Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Ashifa binti Zainal Abidin, nombor matrik D201112664 bersama dengan 3 ahli kumpulan saya yang lain, iaitu yang pertama Fatimah Az-Zahra binti Mazlan, nombor matrik D201112566. Seterusnya adalah Luqman Hakim bin Muhammad Subari, nombor matrik D19312379, dan ahli kumpulan saya yang terakhir iaitu Muhammad Irfan Husni bin Abdul Hafiz, nombor matrik D19311701. Baik, pada hari ini kami iaitu kumpulan 10 akan membentangkan tentang isu permasalahan tentang hadis yang berkaitan dengan tajuk menikahi anak gadis lebih digalakkan. Baik, seterusnya adalah isu dan permasalahan yang diberi. Isu dan permasalahannya adalah seperti berikut. Okey, Mahfuz dicadangkan 2 calon isteri daripada ibu saudaranya. Yang pertama, calon isterinya bernama Erina. Erina ini tidak pernah berkahwin sama sekali. Manakala lagi seorang calon adalah bernama Natrah. Natrah ni pernah menikah setahun yang lepas, namun beliau sudah bercerai dengan suaminya. Maka di sini Mahfuz dalam dilema untuk memilih calon isteri yang paling sesuai untuk menjadi pendamping hidupnya. Maka itu adalah isu dan permasalahan yang diberi. Baik, seterusnya adalah matan hadis dan terjemahan yang telah diberikan adalah berkaitan dengan menikahi anak dara lebih digalakkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan wa yaqulu tazawwajul wadudal waluda inni mukathirun bikumul anbiya'a yawmal qiyamah, rawahu Ahmad wassahahu Ibnu Hibban. Yang bermaksud, Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Lalu beliau bersabda, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat kelak. Riwayat Ahmad, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Seterusnya adalah makna dan juga penjelasan kalimah-kalimah yang penting. Okey, yang pertama adalah makna hadis. Makna hadis yang telah diberi ialah, di sini dapat dikatakan sebagai hadis ini telah menjelaskan bahawa ataupun telah menegaskan bahawa Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang melebihi keutamaan para nabi-nabi yang lain pada hari kiamat kelak. Hal ini demikian kerana baginda SAW merupakan seorang nabi yang memiliki umat yang paling ramai berbanding para nabi-nabi yang lain. Seterusnya, bagi penjelasan kalimah-kalimah yang penting berdasarkan teks matan hadis yang telah ditunjukkan, bagi kalimah yang pertama adalah kalimah wa anhu. Di sini bermaksud periwayatan hadis ini adalah melalui Anas radhiyallahu anhu. Seterusnya adalah kalimah bil ba'ati yang bermaksud berkahwin di sini. Dan tidak ada kemungkinan makna lain dalam hadis ini selain daripada berkahwin bagi kalimah bil ba'ati. Seterusnya adalah kalimah at-tabattuli yang bermaksud memutuskan keinginan untuk berkahwin dengan perempuan dan tidak mahu berkahwin, di mana tekadnya hanyalah beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah yang terakhir adalah kalimah al-waluda yang di sini dijelaskan sebagai mampu melahirkan ramai anak. Sebagai contoh, seorang anak gadis tidak dapat diketahui sama ada dia kelak bakal melahirkan ramai anak ataupun sebaliknya. Maka di sini cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat kepada keluarganya. Sebagai contoh, jika emaknya memiliki ramai anak, maka insya-Allah dia adalah gadis yang subur dan mampu melahirkan ramai anak. Seterusnya, terdapat juga banyak hadis yang lain yang menggalakkan untuk berkahwin dengan anak dara ataupun dikenali sebagai anak gadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Fatimah Az-Zahra binti Mazlan, nombor matrik D201112566. Pada hari ini saya akan sambungkan iaitu makna kalimah serta penjelasan dia. Daripada analisis lafaz, dalam hadis ini juga menggalakkan seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita yang mempunyai anak, yang mana tidak salah wanita itu hendak berkahwin sekali lagi demi anak-anak dia, supaya anak-anak dia ini tidak terabai dari segi pendidikan dan juga kesihatan. Okey.
kalimah yang kelima, al-wadud. Itu maksudnya adalah perempuan yang dicintai oleh suaminya kerana memiliki sifat dan akhlak yang terpuji di dalam dirinya. Okey, seperti mana di dalam Al-Quran ada menyebut dalam surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 78. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bidadari-bidadari ini dengan sempurna, di mana suami-suami mereka ini tidak ada keinginan untuk melihat wanita yang lain selain daripada mereka ini. Okey, setiap wanita bakal bidadari syurga ini perlu ingat bahawa mereka ini bukan sahaja cantik di luar, tetapi apabila suami mereka ini balik saja ke rumah, mereka hendaklah memberi perhatian terhadap akhlak mereka daripada segi percakapan, kecantikan, kebersihan dan penampilan wajah dan tubuh mereka. Okey, khususnya makna kalimah yang keenam iaitu muhasib. Maksud dia adalah bangga kerana jumlah kamu yang ramai dan banyak pengikut. Kerana orang yang mempunyai ramai pengikut akan mempunyai banyak pahala. Kerana Rasulullah SAW ini bakal memperoleh ganjaran pada seramai jumlah pengikutnya. Okey, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyarankan lelaki memilih wanita yang subur, yang boleh melahirkan ramai zuriat dan keturunannya, yang mana mereka yang mempunyai ramai zuriat akan dapat pahala seperti mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku sungguh bangga memperbanyakkan lagi ramai umat Islam, maka pahalalah bagi mereka. Okey, baik. Seterusnya syarah hadis. Daripada fiqh hadis, iaitu poin yang pertama, galakkan untuk berkahwin. Lebih-lebih lagi dengan perempuan yang mampu melahirkan ramai anak yang memiliki sifat penyayang. Okey, maksud dekat sini, seperti yang disebutkan di dalam hadis daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW melarang lelaki itu untuk membujang dan menyuruh lelaki itu untuk berkahwin. Kawinlah kamu lelaki dengan wanita yang bersifat penyayang dan subur, kerana ia boleh memperbanyakkan umat Islam di hari kiamat kelak. Okey, sebab apa kat sini perkahwinan ni dapat menjadikan kita dengan lebih matang dan dapat menikmati hubungan suami isteri. Yang mana dalam Islam disarankan lelaki itu berkahwin dengan anak dara berbanding dengan janda, kerana anak dara dia belum berkahwin, dia belum merasakan hal hubungan suami isteri, jadi rahim dia masih kuat dan masih subur. So tak salah lah kalau lelaki tu dia nak berkahwin dengan janda, tak ada salah. Ada juga hadis yang menggalakkan boleh je, tetapi lagi elok, lagi afdal berkahwin dengan anak dara. Okay, seterusnya kita akan mendengarkan pembentangan saya berkenaan dengan syarahan ulama tentang hadis ini. Okey, poin yang pertama ini diambil daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Mereka berpendapat bahawa anak dara yang belum pernah bergaul dengan lelaki, maka biasanya sifat kasar mereka adalah berkurang. Peluang memperolehi anak akan menjadi lebih luas disebabkan biasanya mereka adalah lebih muda dan tidak terdedah kepada masalah kelahiran sebelumnya yang mungkin menghalang mereka untuk terus melahirkan anak. Okay, poin yang pertama ini menjelaskan bahawa kita digalakkan untuk mengahwini anak dara kerana mereka berpotensi yang lebih luas untuk melahirkan anak tanpa menjejaskan kelahiran ataupun yang mungkin menghalang mereka untuk melahirkan anak. Okey, mereka juga lebih redha dengan yang sedikit di sudut pemberian lelaki atau kehebatan hubungan seks. Ini adalah kerana mereka belum pernah mempunyai pengalaman untuk dibuatkan perbandingan. Faktor ini boleh menyebabkan rumah tangga tersebut lebih bahagia dan mesra. Hadis ini menggambarkan hakikat yang sebenar. Okey, contohnya kalau seorang lelaki itu mengahwini janda, kita sedia maklum bahawa janda pernah berkahwin dengan seorang lelaki di waktu sebelumnya. Okey, jika janda tersebut mengahwini seorang lelaki dan lelaki tersebut lemah dalam hubungan seks dan memberikan pemberian sedikit tentang hubungan seks, maka janda tersebut akan membuat perbandingan dengan lelaki yang pernah dikahwini sebelumnya kerana dia mempunyai pengalaman tentang hubungan seks tersebut. Berlainan pula dengan anak dara. Jika lelaki tersebut mengahwini anak dara
dan lelaki tersebut lemah dalam hubungan seks dan memberikan pemberian yang sedikit tentang hubungan seks, maka anak dara tersebut tidak akan membuat perbandingan kerana dia belum pernah ada pengalaman di waktu sebelumnya. Okey, poin yang terakhir ialah kesuburan seorang perempuan juga boleh diketahui dengan melihat keluarganya seperti adik-beradik perempuan, ibu saudaranya dan sebagainya. Syekh Daud berpendapat bahawa makruh berkahwin dengan anak yang zina, anak yang dipungut, anak yang tidak diketahui bapanya, anak orang fasik dan anak orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Okey, kesuburan perempuan ini boleh juga dilihat melalui adik-beradik ataupun keluarga si perempuan tersebut. Syekh Daud berpendapat bahawa kita makruh untuk mengahwini anak yang tidak diketahui bapanya, anak daripada anak yang zina, anak yang dipungut dan anak-anak orang yang fasik. Dalil-dalil sokongan iaitu hadis pertama daripada Ma'qil bin Yasar. Berkata, telah datang seorang lelaki ini bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, maksud dia, sesungguhnya aku telah bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, tetapi dia seorang yang tidak boleh melahirkan anak. Maka, apakah aku boleh menikahinya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, jangan. Lelaki itu datang lagi buat kali kedua dengan soalan yang sama dan Rasulullah ni tetap melarang juga. Jadi lelaki itu datang lagi buat yang kali ketiga dengan soalan yang sama juga. Maka Rasulullah SAW ini bersabda, kawinilah kamu akan wanita yang penyayang, subur, kerana aku merasa bangga dengan memiliki umat yang banyak. Riwayat Abu Daud. Okey, masuk dalam hadis ini tentang salah satu petunjuk bagi kita memilih pasangan hidup agar perkahwinan ini kekal. Yang mana dalam hadis ini telah menceritakan tentang ada seorang lelaki ini menemui Rasulullah. Yang mana lelaki ini telah menyukai seorang wanita ini. Yang mana dia cantik dan juga berpendidikan, tetapi dia tidak boleh melahirkan ramai anak. Bahkan Rasulullah ini melarang. Sebab apa? Rasulullah ini menyarankan lelaki ini, kawinlah kamu dengan wanita yang subur. Kerana wanita yang subur itu dapat melahirkan ramai surat, dapat memperbanyakkan umat Nabi Muhammad SAW. Okey, dalam hadis ini terdapat dua ciri, iaitu yang pertama, wanita yang tidak bersifat penyayang. Wanita yang tidak bersifat penyayang maka akan menjadikan tarikan kepada suaminya berkurangan. Yang kedua iaitu wanita yang tidak bersifat subur. Kerana wanita tidak bersifat subur ni dia tidak boleh melahirkan ramai anak dan tidak boleh memperbanyakkan ramai umat. Okey, dalam kedua ciri ini kebiasaannya adalah wanita yang masih dara lah. Yang mana Rasulullah menyarankan agar lelaki itu mencari wanita yang subur dan juga yang penyayang. Sekian itu saja daripada saya. Saya serahkan daripada kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Dalil-dalil sokongan. Dalil sokongan yang kedua ini diambil daripada surah At-Tahrim ayat yang kelima, kerana ayat ini berkaitan dengan hadis yang disyarahkan, kerana ayat ini menyebut tentang perkahwinan dengan anak dara maupun janda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi jika Nabi Muhammad SAW menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, meliputi yang janda mempunyai anak dara. Okey, poin yang pertama, dalil ini telah menggambarkan tujuan Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita untuk memilih anak dara adalah demi kemesraan dan kebahagiaan rumah tangga.
Namun, jika seorang itu mempunyai alasannya yang tersendiri, di mana pemilihan janda itu membawa kepada kebaikan untuk dirinya sendiri, maka itu adalah haknya. Okey. Poin yang pertama ini nak menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW sangat menggalakkan kita untuk mengahwini anak dara, dengan tujuan untuk memberi kebahagiaan dan kemesraan untuk sebuah rumah tangga tersebut. Tetapi adalah haknya untuk memilih janda tersebut untuk dijadikan isteri kerana mempunyai kelebihan dan kebaikan yang tertentu yang berfaedah untuk dirinya sendiri. Okey, poin yang kedua, begitu juga seorang wajar mengahwini anak dara, wajar mengahwini janda untuk memberikan pertolongan kepada dirinya. Seperti janda yang kehilangan suami sedangkan dia tiada tempat bergantung. Ini terutama bagi janda yang berasal daripada keluarga bukan Islam dan negara yang jauh. Jika perkahwinan itu mempunyai hasrat untuk menyelamatkan agamanya, maka itu adalah suatu kebaikan. Ini kerana baginda Nabi Muhammad SAW juga mengahwini sebahagian daripada janda demi menolong mereka. Okay, poin yang kedua ini ialah untuk menerangkan bahawa seorang itu wajar juga untuk mengahwini janda, untuk menolong mereka daripada kesusahan seperti tiada tempat bergantung, seperti suami atau keluarga telah mati dan hidup seorang diri. Nabi Muhammad SAW juga mengahwini janda tersebut untuk menolong mereka daripada kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Husni bin Abdul Hafiz. Nombor kami Tridi 193-11701. Di sini saya akan membentangkan tajuk pengajaran dan faedah menikahi anak dara. Antara pengajaran dan faedah yang kita boleh dapat apabila kita menikahi anak dara, yang pertama, anak dara belum pernah bergaul dengan lelaki, maka biasanya sifatnya kasar. Mereka itu adalah kurang. Maknanya di sini adalah perempuan tersebut memiliki sifat malu. Ini adalah salah satu faedah yang kita boleh dapat apabila kita menikahi anak dara. Yang kedua, peluang memperolehi anak lebih luas kerana mereka lebih muda. Yang ketiga, tidak boleh tidak terdedah kepada masalah kelahiran sebelumnya yang mungkin menghalang mereka untuk terus melahirkan anak. Yang keempat, mereka lebih redha dengan yang sedikit di sudut pemberian lelaki, yakni kehebatan hubungan seks. Yang kelima, dapat membina rumah tangga yang lebih bahagia dan mesra. Itu semua adalah pengajaran dan faedah yang boleh kita dapat apabila kita menikahi anak dara. Dan slide yang seterusnya iaitu kesimpulan. Apakah mahfuz patut pilih, janda ataupun dara? Okay, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah mahfuz digalakkan untuk memilih Irina yang masih belum berkahwin berbanding Natrah yang sudah berkahwin selama setahun. Hal ini demikian kerana Nabi Muhammad SAW lebih menganjurkan kaum lelaki untuk memilih berkahwin dengan wanita yang penyayang, supaya dia iaitu isteri dapat menyayangi suaminya dan Natrah ini adalah seorang perempuan yang subur, iaitu masih dara. Bagi ianya boleh melahirkan ramai anak lagi berbanding janda, iaitu Natrah. Kesimpulan yang kedua iaitu jika seorang wanita itu tidak bersifat penyayang, maka ia akan menjadikan tarikan suaminya kepadanya berkurangan. Adapun jika wanita itu tidak bersifat subur, maka ia tidak mencapai salah satu tuntutan, iaitu meramaikan umat dengan melahirkan ramai anak. Selain itu, kedua ciri ini kebiasaannya
terdapat pada wanita yang masih dara. Akhir sekali, tuntutan ini bukanlah bersifat wajib, bahkan ia merupakan satu galakan kerana Nabi Muhammad SAW berbangga melihat umatnya ramai di akhirat kelak. Slide yang seterusnya adalah slide tentang rujukan. Ini semua adalah sumber-sumber rujukan yang kami dapat untuk membina slide ini. Apa-apa kekurangan ataupun ketidakfahaman antum semua boleh rujuk balik slide yang telah kami sediakan. Saya sebagai pembentang akhir di sini ingin memohon maaf atas kekurangan ilmu yang telah kami berikan ataupun terlanjur kata. InsyaAllah selepas ini akan kami perbaiki. Dengan ini saya akan menamatkan pembentangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.